Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kembali bersiaran bersama dengan kami berdua. Ini adalah Malaysia hari ini, 14 Februari 2024. Anim Miswan dan juga Anim Izzati. Ya, terima kasih kerana anda setia bersama dengan kami setiap pagi membuka channel ataupun TV3 untuk menyaksikan kami. Boleh juga saksikan kami secara stream HD di aplikasi Tonton dan juga Facebook kami MHI TV3. Hari ini perkongsian kita lebih kepada memberikan perkembangan terkini tentang beberapa kejadian yang berlaku untuk hari semalam dan hari-hari yang berikutnya. Dan pastinya kita nak mulakan dengan perkongsian yang agak kurang menarik. Betul. Sebuah pesawat ringan terhempas dilaporkan pada petang semalam dan ini berlaku di Kapar Kelang dan telah pun diberikan kenyataan rasmi daripada pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor terutamanya babitkan mangsa pesawat tersebut, 2 orang secara keseluruhannya telah pun ditemui pada sekitar jam 7 malam semalam. Mangsa nahas pesawat temukan dalam kokpit pada kedalaman 1.52 meter di dalam tanah Dan ini ditemukan pada jam 7.06 malam disusuli mangsa kedua pada 11 minit kemudian. Pesawat ringan jenis BK160 Gabriel milik Air Adventure Flying Club yang terhempas dan terdapat 2 mangsa warga tempatan. Dikatakan di sini pihak bomba dengan menggunakan kaedah sweeping dalam jarak 800 meter daripada cebisan sayap pesawat sehingga ke bangkai utama pesawat yang dipercayai terjunam 45%. Ketika penerbangan juga menggunakan kaedah penggalian secara manual dengan bantuan jentera. Dan ini antara yang kita nak kongsikan pada pagi ini. Pastinya ucapan salam takziah kita sampaikan. Sedikit visual yang kita sempat kongsikan, visual serpihan yang memberikan clue ataupun memberikan kaedah sweeping ini dapat dijalankan sehingga jumpa bangkai utama pesawat berkenaan. Tadi itu adalah antara video awal yang dikongsikan oleh orang awam dan satu kenyataan daripada Ketua Polis Selangor juga Datuk Hussein Omar telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa 2 mangsa tersebut yang dikenal pasti daripada senarai nama penumpang pesawat adalah Daniel Lee Siang Hun dan juga Roshan Singh Raina. Ini kenyataan rasmi daripada pihak polis sendirilah dan saya percaya punca sebenar nahas ini berlaku akan terus dilakukan siasatan. Berdasar juga akan dilakukan dan sudah pasti kenyataan rasmi akan menyusul. Kita sebagai orang awam kita jangan buat apa-apa spekulasi lah sebab ada yang mengatakan di atas udara lah, di bawah lah dan sebagainya dan ini mungkin antara nahas yang memang kita kalau boleh tak nak pastinya kongsikan lah tetapi memang telah pun berlaku dan salam takziah daripada kami di seluruh keluarga Malaysia hari ini. Baik, itu 13 Februari kita kongsikan kepada anda semua. Hari ini 14 Februari Hanif. Antara yang perlu diingati, berjuang hingga titisan darah terakhir. Pertempuran yang berlaku di Bukit Candu merupakan satu-satunya perjuangan yang paling hebat dalam sejarah perjuangan Askar Melayu. Kalau saya kongsikan di sini, Batalion Pertama Askar Melayu yang mula pecah bila digempur dengan hebatnya oleh tentera Jepun yang berlipat kali ganda. Ini dia ramai anggota yang telah pun terkorban termasuk Lieutenant Adnan yang tetap tidak mahu berundur. Antara kata-kata terakhir Hanif yang boleh kita kongsikan di sini, selepas dapat memusnahkan ramai musuh, saya tidak kesal kalau mati. Itu antara petikan terakhir Lieutenant Adnan yang berkhidmat dan semoga roh para pahlawan yang telah pun gugur mempertahankan kedaulatan tanah air ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Amin. Okey, itu antara yang berlaku pada 14 Februari, tanggal yang sangat istimewa ini. Dan hari ini Anim, kita nak kongsikan kepada anda. Anim, kalau pergi zoo ke apa ke, lama tak singgah dekat buaya? Lama sebab dia ada sebab. Suka buaya? Bukan. Okey, tidaklah. Okay. Buaya ni dia sensitif sikit. Buaya ni sensitif sikit. Sebab saya kalau bila cakap pasal buaya, saya terus ingat buaya darat. Kita yang buaya betul lah. Buaya betul. Pergi zoo. Buaya betul. Okey, kat zoo pun ada juga buaya darat. Abang janji awak seorang je. Itulah buaya je tu yang risau. Selalunya anak saya akan sangat excited dan teruja melihat kan kadang-kadang kita selalu tunjuk gambar saja. Tapi bila pergi zoo, buaya adalah antara haiwan yang memang dia akan lama berada di situ. Saya bengang dengan buaya-buaya ni. Setiap kali kita datang, dia akan begitu je. Tak ada apa-apa pergerakan. Kan? Tapi time kita dah gerak tu, mula dia bergerak. Dia kita dah tengok dia bergerak. Kena ada bang buaya kat situ. Bang buaya lah. Ataupun bang buaya. Okey, kita nak bersama dengan Bang Buya seketika nanti ataupun penjinak buaya yang saya rasa ramai juga anda memerhatikan video beliau. Tapi sebelum tu kita nak sedikit video kompilasi untuk permulaan ini. Jom sama-sama kita saksikan.
Hey. Sabar. Subhanallah, budak ni. Waktu makan ni macam ni lah perangai kau. Waktu makannya macam ni. Waktu makan, Allahu Akbar, subhanallah. So, kita kena bagi dia satu lah. Dia ayam pun dah tercicir lah. Boy, sini boy. Makan boy. Sayang boy. Nah. Minta maaf lah tadi, mamen. Cepat. Okey. Sorry boy. Nah, makan. Okey, cepat. Makan. Ya betul, begitu je ya. Dia gulakan buaya tu. Kalau kita tengok jarak dia bukan main. Kalau dekat macam gitu Hanif, lagi nak bagi makan. Jangan kata buaya darat. Okey, sebab itulah dia dikenali sebagai Bang Buaya ni, penjinak buaya, dan kita nak bersama dengan beliau lah secara panggilan video. Namanya adalah Saifullah Muhammad Sarat bersama dengan kita. Assalamualaikum Bang Buaya kita. Waalaikumsalam. Ya. Saya sebelum tu saya nak tahu juga kenapa menjadi Bang Buaya. Kenapa tak jadi Bang Buaya je? Sebab kita cerita pasal penjinak buaya ni kan. Dia macam seram ke nak pakai perkataan buaya tu? Okey. Sebab kalau panggil kan Abang Buaya pula kan. Okey. Berada mungkin di boleh kongsikan sekarang ni Bang Buaya kita ataupun saudara Saifullah dah berapa lama dah sebenarnya berjinak-jinak di dalam menjinakkan buaya ni? Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Anin dan juga saudara Anin daripada MSI. Sama-sama. Alhamdulillah, ini saya dah selama 12 tahun berkecimpung dengan ayam buaya ni. Yang belakang tu buaya betul lah ya? Ya, buaya betul. Ya betul. Dekat sangat tu. Tengah tidur. Ni waktu tidur dia ke macam mana? Tak dengar. Saya ada dengar lagu dah, Teruna dengan Dara. Ada orang nyanyi ke sana? Alamak, lagu Teruna dan Dara pula. Tak ada. Kita tak main lagu kat sini. Kita tak main lagu, tapi kalau ada lagu tu, minta maaf. Mungkin kesilapannya datang pada kami. Kita cuba untuk sambung semula. Kita lupakan Teruna dan Dara. Boleh dengar tak, Saifullah? Saya tak dengar lah, Cik. Minta maaf. Betul. Saya dengar lagu live band. Sekejap. Mungkin boleh betulkan dulu secara teknikalnya sebab kita nak bersama lagi dengan Saifullah ni. Sebab kita tertarik sangat dengan buaya kat belakang tu. Mungkin dijinakkan juga untuk macam kau buka mulut kau. Betul-betul ada buaya. Lagu Teruna dan Dara terus dikeluarkan ya. Sekejap ya Cik Saifullah. Sekejap. Tolong kami selesaikan. cuba untuk menyelesaikan isu ini. Sekejap ya. Boleh dengar ke Bang Buaya kita? Kalau dah dengar nanti kita dah nampak signage kan. Sekejap ya. Awak begitu Sekejap ya. Okey. Kita cuba untuk betulkan. Dah boleh dengar ke Saifullah? Cantik. Yes. Ni yang kita mahukan. Soalan. Pun seram juga. Apa tadi nak soalan? Okey. Dia tengah tidur ke sekarang ni buaya tu? Tak sebenarnya. Sekarang ni buaya tengah melihat keadaan kita. Di mana saya sekarang berada di dalam zon pandangan buaya. Okey. Jadi sekarang ni dia tengah membuka mulut lebih kepada bersiap sedia untuk bertindak balas akan sebara ancaman. Okey, kalau awak buat pergerakan ke apa-apa ke, dia akan bertindak balas lah ya? Wow, dia dah tahu semua tu tau. Maknanya ialah sebab dah 12 tahun kan berbekalkan pengalaman 12 tahun itu. Tapi selain daripada itu, kita nak tahu juga adakah ancaman-ancaman itu masih lagi terjadi kepada diri anda? Ataupun memang dia dah sangat jinak, sangat kenal, okey ini tuan yang menjaga saya. Ke macam mana? Sebenarnya buaya ialah jinak. Ianya adalah bagaimana cara kita mengenali dia. Okey. So sekarang ni saya berada pada jarak zon yang agak selamat, di mana saya tidak terlalu dekat dan hampir. Untuk mengendalikan haiwan seperti buaya ni, salah satu faktor yang perlu kita jaga adalah jarak. Jarak ada yang penting ya. Adakah jarak ini juga digunakan untuk bagi makan? Sebab saya tengok video yang di aplikasi itu agak dekat ya jarak untuk bagi makan buaya. Cik, saya dengar lagu tadi tu balik. Aduh. Talian kita betul-betul buaya lah ya. Buaya betul lah Tak apa. Kita cuba untuk selesaikan lagi masalah ni. Bukan apa ni. Sebab saya memang antara yang
pengunjung tetap ke Zoo Melaka Saya ni. tahu, betul. Tiap-tiap tahun ni memang kena pergi sebab anak saya memang sukalah. Ya, Andre memang suka kan dia tengok. memang suka zoo, haiwan, buaya kan. Betul. Okey. Dan memang ini antara tarikan utama lah. Kalau nak buaya di Zoo Melaka ni sebab kerana penjaga dia satu, juga kerana kepelbagaian dan cara mereka menjaga dekat sana memang best. Kita belajar. Okey, berapa kali Hanif pernah pergi ke Zoo Melaka? 4 kali, 5 4 kali? lebih kurang, ya. Banyak setiap kali tu tarikan utama adalah pergi ke kawasan buaya. Betul. Sebab nak berjalan ke situ pun memang yalah kat sana kita memang minta maaf adventurous lah. juga kepada penonton-penonton semua. Kita cuba untuk mendapatkan Cik Saifullah kembali. Bang Buya? Ya, saya. Cantik. Okey, dia kembali. Okey, saya nak tanyalah, dalam banyak-banyak haiwan kan, kenapa awak memilih untuk menjadi penjinak kepada buaya ini, Bang Buya? Okey, sebenarnya saya telah pun didedahkan dengan haiwan buas ni daripada seawal usia 9 tahun lagi. Okey. Pada tahun 1999, di mana saya mengadakan persembahan bersama dengan buaya pada ketika itu. Wow. Dan juga kalau diingatkan semula, kita mengalami krisis kewangan pada tahun 1998. Dan pada tahun 1999, Taman Buaya Melaka mengambil langkah drastik untuk mengadakan satu elemen of surprise kepada masyarakat Malaysia di mana kita menyajikan persembahan kanak-kanak beraksi dengan buaya pada ketika itu. Okey. Dan sehingga hari ini saya telah pun terpikat dan terpesona dengan karakter buaya. Wow, jarang orang cakap macam tu Saya kalau orang minat orang sayang kucing, saya faham sebab dia boleh komunikasi, dia boleh dibelai, dia boleh dipeluk kan. Tapi kalau orang minat dan terpesona dengan karakter buaya ni, saya masih lagi tak dapat kenapa. Boleh tak kongsikan apa karakter yang membuatkan Cik Saifullah terpesona dengan buaya? Okey, pertamanya sekali seperti kita sedia maklumlah, buaya merupakan haiwan buas, haiwan pemangsa dan juga dirinya telah pun melekat dalam pemikiran masyarakat kita bahawa buaya merupakan pembunuh manusia yang kejam. Tetapi sebenarnya tahukah kita sebenarnya buaya merupakan salah satu peninggalan purba yang masih lagi hidup sehingga hari ini. Okey. Pun hidup sekitar 100 hingga 150 juta tahun dahulu. Okey, faham. Dan yang lebih menariknya, walaupun mereka ni buas, ganas, tetapi percayalah, setiap seekor buaya yang kita lihat akan ada personality yang berbeza. Setiap individu buaya tu. Ya. Wow, saya sukalah cara dia cakap ni macam dia explain dekat kanak-kanak yang tengah buat tour dekat zoo tau. Dia punya explain tu. Okey, Bang Buya, boleh tak kita nak request sikit kalau boleh bawa kamera tu bawa kami berjalan-jalan melihat tetapi dengan jarak yang selamat ya. Dia lagi tahulah kot ya. Saya kat sini yang seram tau. Boleh ke? Okey. Boleh, tak ada masalah. Belakang ni apa ke namanya tu? Kita akan mulakan rondaan di dalam kandang buaya, boleh? Boleh, silakan. Boleh, silakan. Takut kita awak, silakan. Saya rasa macam berada di Zoo Melaka. Okey. Okey, di depan kita sekarang ni ada seekor buaya jantan. Buaya jantan dewasa yang lebih kurang dalam 3 meter. Dan juga yang beratnya lebih kurang dalam 400 kilogram. Yang kami gelarkannya sebagai Liat nama dia. Liat. Okey, di dia sebelah karakter dia macam mana? Karakter Liat. Liat ni dapat nama sebab dia dah bergaduh beberapa kali dan mempunyai cedera yang parah, tetapi alhamdulillah umur dia masih lagi panjang. Okey. Jadi sebab tu kita panggil Liat. Liat betul lah dia ni Liat betul lah dia. Liat yang punya. Kan? Gitu. Okey, seterusnya. Okey, yang ni betina. Kita akan pergi di zon Gegel punya zon. Gegel punya zon. Ni Hanim lah ni, Hanim. Buaya gegel. Okey. Ini adalah Gegel punya zon. Tapi nampak biasanya buaya betina dengan buaya jantan dia mempunyai dia punya beberapa perbezaan lah. Okey. Yang pertama dari segi saiz dia yang paling ketara. Betul. Buaya jantan boleh membesar antara 6 hingga 6.5 meter. Dia jalan. Maklumlah Gegel dia pemalu sikit. Okey. Dan untuk betina dia boleh membesar antara itu dia. Dia belanja betul lah pergerakan Dahsyat. Itu boyfriend dia. Dia tahu masuk TV ni. Okey, teruskan.
Jadi untuk buaya betina pula tumbuh besarannya antara 2.5 hingga 3 meter. Okey, kecil sikit lah. Okey. Baru saiz dia akan ada perbezaan. Okey, baik. Okey, so sekarang ni waktu dia memang dia dah makan. Untuk buaya di dalam kolam ni, dia makan pada hari Ahad saja. Dan untuk makluman Cik Anim dan juga Encik Anif, Ya. buaya merupakan haiwan reptilia ataupun haiwan berdarah sejuk. Maka haiwan seperti buaya ini mempunyai kadar pencernaan yang sangat perlahan. Okey. Disebabkan itu, buaya di Taman Buaya Melaka hanya diberi makan seminggu sekali sahaja. Dan itu pada hari Ahad lah ya? Ya, Okey. untuk kolam ni pada hari Ahad. Okey, baik. Okey, adakah kalau dia dah makan, maknanya kita tak perlu risau lagi mungkin ada ancaman ke terkaman ke, ataupun bagaimana sebenarnya harus kita faham mood dia yang boleh dirasakan dia terancam pada ketika itu dan menyerang? Adakah dia lebih behave ataupun tidak selepas makannya? Betul, betul. Ya. Okey, sebenarnya untuk buaya tidak sama sekali. Sama Tidak, ada ya? lapar, kenyang, behavior dia, natural behavior dia masih lagi buas dan juga ganas, dan dia boleh memudaratkan kepada ancaman yang datang kepada dia. Dia boleh eliminatekan ancaman apa saja, baik manusia ataupun buaya-buaya lain yang mencari hal dengan dia. Okey, baik. Abang Buya kita dah selesai ke Ya. kita punya lawatan tu kat situ? Nak Meh tengok baliklah Abang Buya. Meh flip Ada kamera satu balik. lagi. Ada seekor ada lagi? lagi. Saya nak tunjuk Okey. di mana respon terhadap kocakan air. Okey. Ya, Di betul. dalam Dia ni nak ada buat apa ni? Di dalam kolam ni ada satu buaya gergasi. Okey. Di mana saya akan buat kocakan air dan kita akan tengok macam mana respon buaya terhadap kocakan air. Okey, wow. Dah bersedia? Silakan. Hey! Oh. Hey awak. Hey. Buaya jantan saya pasti. Ya, betul tu Cik Anim. Berapa kilo ni? Berapa ratus kilo dia ni? Ini anggaran dalam 700 kilogram. 700 kilo. Besar. Namanya siapa ni, Bang Buya? Yang ni nama dia Si Handsome. Si Handsome. Okey, si handsome ni memang dia tak keluar, memang dia kat dalam air Suka je. berendam Si Handsome ni merupakan antara jantan dominan yang ada dalam kolam ni. Okey. Jadi, waktu sekarang ni musim mengawan, buaya jantan lebih memilih untuk di dalam air dan bersiap sedia bersama dengan teman wanitanya lah. Oh, okey. Okey, yelah. Maknanya saya difahamkan juga Januari sampai Mac adalah waktu mengawan dia. Musim ni Ya, betul. Okey, Bang Buya boleh kita tengok muka awak balik? Allahu Akbar. Banyak hari ni sebenarnya tentang buaya yang kita belajar. Aduh. Buaya bukan buaya darat. Dia dah biasa, terlalu Bang biasa. Buya, Bang Buya mana Bang Buya? Ya, saya ada. Meh flip kamera baliklah. Okey. Awak memang hebat lah. Hebat. Kalau mungkin ada yang menyaksikan Bang Buya, mereka nak datang ke Zoom Melaka ni, hari-hari Bang Buya ada kat sana? InsyaAllah hari-hari saya ada. Hari-hari adalah kan. Dia nak tengok buaya, bukan nak tengok Abang Buya. Awak ni orang datang Zoom nak tengok buaya. Kadang-kadang memang nak tengok juga sebab dah bagi Penjaga best dia macam lah. ni. Kan Bang Buya kalau tak tengok buaya seminggu demam Bang Buya mungkin. Mungkin Alright, terima kasih banyak kita nak ucapkan. Semoga awak terus berkarya dengan kerjaya awak ni. Awak adalah seorang yang betul-betul mendedikasikanlah ya. Jiwa dan raga juga dalam apa yang awak lakukan. Memang pencinta haiwan, buaya terutamanya. Semoga terus memberi informasi, maklumat dan juga ilmu kepada semua pengunjung ya. Bang Buya. Encik Terima kasih, Saifullah Tahir. Muhammad Terima kasih, Sarat. Tahir. Terima kasih banyak-banyak. Adakah anak Jati Melaka? Ya, betul. Ya, Membesar dan lahir di sebab kedengaran dialek dia sangat tidak Betul. Melaka. Mungkin sebab dah biasa komunikasi. Okey, terima Bawa kasih dengan banyak-banyak. buaya ni, Alright, itu dia Encik Saifullah Assalamualaikum. Muhammad Sarat bersama dengan kita sebentar tadi, penjinak buaya. Saya pasti dia menyerikan lagi pagi kita pada hari ini kan? Ya, sangatlah. Alright. Siap buat tour lagi. Siap ajar kita lagi macam mana apa Tu, semua. yang kocak air tu. Ui, rasa macam dekat Zoom Melaka lah. kan? Hey, ni Free-free kalau dapat anak hari saya ni. ni dah suruh pergi dah ni. Okey. Itu Baik. ceritanya buaya di Melaka. Kejap lagi kita nak kembali ke Seri Pentas ni bersama dengan anda semua. Ini berkaitan dengan satu isu kesihatan Energy stick. Ya, viral. Budak-budak sekolah pun sekarang dah pakai Ayo. energy stick. Apa cerita sebenarnya? Kita akan tampilkan wakil daripada pihak KKM memberikan sedikit penjelasan kepada anda semua seketika nanti hanya di Malaysia hari ini.
Kementerian Kesihatan akan mengambil tindakan segera membantras penjualan produk seakan-akan vape dikenali sebagai energy stick. Ibu bapa dan sekolah perlu bekerjasama dan memberi perhatian serius bagi memastikan pelajar tidak terjebak dengan pengambilan produk penyedut hidung atau energy stick. Baru-baru ini, tular tentang isu penggunaan energy stick yang dikatakan berbahaya serta menjadi ancaman kesihatan khususnya dalam kalangan pelajar sekolah. Didatangkan dengan saiz yang kecil dan pelbagai perisa. Namun, produk penyedut hidung ini kononnya memberi tenaga dan kesegaran kepada penggunanya setelah dihidup. Lebih merisaukan, produk ini bukan sahaja mendatangkan ketagihan, bahkan tabiat itu dianggap sebagai permulaan kepada penggunaan vape dan penyalahgunaan dadah. Kandungannya juga masih tidak diketahui umum. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, penjualan produk kesihatan yang tidak berdaftar melanggar Peraturan 7(1)A, Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984 dan jika disabitkan kesalahan, ia boleh dikenakan denda sehingga RM25,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya. Realitinya, masih ramai yang tidak mengetahui akan risiko kewujudan produk ini yang rata-ratanya digunakan oleh pelajar sekolah. Di tangan saya ini merupakan produk energy stick yang popular dalam kalangan pelajar sekolah. Dengan berharga serendah RM2 sahaja, mereka boleh mendapatkannya. Jadi, bagaimana pula pendapat dan waspada ibu bapa serta guru tentang situasi ini? Kita dengarkan perkongsian daripada mereka. Sebagai bapa yang kepada 4 orang anak, sudah pastilah saya risau dengan bila berleluasanya barangan yang membahayakan kesihatan. Memang tepat pada masanya untuk kementerian mengambil tindakan mengenakan denda lah. Bukan sekadar energy stick, bahkan kalau boleh apa-apa sahajalah barangan yang membahayakan kesihatan. Sebab kita tahu kanak-kanak ni pemikiran mereka ni belum matang. Jadi mereka lebih kepada orang kata short term pleasure. Perlu ada tindakan-tindakan susulan yang lain lah, seperti kempen kesedaran kepada anak-anak mengenai bahayanya bahan-bahan ni. Walaupun nampak cantik, nampak menarik, murah, biar dia ada inner force, kesedaran dari dalam sendiri tu. Okey, bila dah ada flavor tu, biasa kanak-kanak dia akan cepat attract macam flavor yang dia suka kan. So saya tak nak dia ketagih dan bergantung kepada benda tu. Nanti dia tak nak makan ke apa, kita risau. Benda-benda macam tu lah. Efek dia punya selera, nutrisi macam tu. Kita sedia maklum kan sekarang macam-macam produk, kita pun tak tahu produk tu tiruan ke asli ke apa. So saya tak berapa ni lah. Melainkan kalau dia betul-betul doktor encourage untuk pakai, baru advice untuk pakai, baru saya pakai lah. Sebab kita pun as parent risau anak-anak kalau kat sekolah ke kawan-kawan dia bawa ke apa kan, kita tak tahu kan. So better kita prevent lah daripada terusan. Oh, kalau dengar benda-benda macam ni memang merisaukan lah. Tapi yang benda-benda terbaru ini kadang-kadang ibu bapa pun tak tahu benda tu benda macam mana. So saya rasa yang paling penting kena ada macam kita kena war-warkanlah benda-benda macam ni melalui social media ke TV. Kalau sebelum-sebelum ni kita biasa dengan vape kan, pot, tapi bila kita tengok energy stick, Umi pernah dapat aduan daripada guru yang menjaga peperiksaan akhir semester baru-baru ni, akhir sesi baru-baru ni, dan bulan 1 lah, hantar gambar berkenaan dengan energy stick ni, dan diorang tanya boleh ke pelajar bawa ni ke sekolah. Dalam beberapa hari berikutnya keluar satu macam orang kata info yang dihantar ke dalam grup WhatsApp guru-guru sekolah menengah agama negeri. Jadi bila kita tengok dekat situ, oh inilah yang kita jumpa dekat sekolah, dalam kalangan pelajar ada yang menggunakan. Kita tak tahulah berapa ramai yang betul-betul menggunakan, sebab kita tidaklah buat pancian ataupun tanya siapa yang ada. Biasanya anak-anak ni bila kita cakap, bila dia dah tahu dah benda tu salah, dia memang payah sikit nak mengaku kan. Jadi pendekatan yang kita buat ialah mula-mula kita hanya boleh beri teguran saja, sebab ini perkara baru. Teguran yang kita ambil ketika perjumpaan, masa perhimpunan. Biasanya di ujung-ujung nak tutup sekolah ni, kita ada ruang-ruang yang kita boleh panggil untuk beri teguran.
tinjauan pasaran energi stick yang aktif dijual di atas talian dan media sosial, purata harga pasaran adalah sekitar RM2 hingga RM10 sahaja. Bahkan, peniaga mula bertindak licik dalam menukar nama produk energi stick dan berselindung di sebalik nama inhaler. Oleh itu, masyarakat perlu lebih peka dalam meneliti sebarang produk yang ingin digunakan agar kesannya tidak membau padah di kemudian hari. Okey, satu berita ataupun perkongsian yang saya kira begitu padat mengenalkan kita tentang apakah itu energy stick. Mungkin dalam kalangan ibu bapa yang tak sempat melihat pada video-video yang tular, anak-anak sekolah menggunakan energy stick tersebut. Inilah dia cerita yang kita nak bawakan ini, mengundang pelbagai reaksi, terutama sekali kebimbangan dalam kalangan ibu bapa. Betul, harganya pun tidak begitu mahal, murah sahaja, boleh didapatkan oleh sebab itulah remaja-remaja ni boleh dapatkan, dan mereka ni kadang-kadang ialah fikir benda nak style saja. Trend pun satu hal, tanpa memikirkan bahawa ianya boleh datangkan padah. Kita dulu masa kecil-kecil tak adalah sampai nak ada ambil alat tambahan apa semua untuk energi apa semua, tapi mungkin trend sekarang lah. Sebab tu kita nak kongsikan daripada sudut penguatkuasaan dan juga undang-undangnya jugalah berkaitan dengan perkara ini. Kita bawakan Encik Ashraf Elmiza Ahmad, Ketua Penolong Pengarah Cawalan Kawalan Iklan Bahagian Penguatkuasaan Farmasi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, terima kasih Encik Ashraf bersama dengan kami. Banyak kerja sikit lah kan, kita hari demi hari ada je trend yang benda masuk. Baru ni Benda-benda baru yang siap claim. Ini mungkin dapat mengurangkan masalah kesihatan ini, dapat membantu menyelesaikan isu-isu kesihatan dan sebagainya. Pihak KKM pastinya melakukan pemantauan. Kita cerita tentang energy stick ni. Setakat ini, apakah dapatan daripada pemantauan pihak KKM sendiri melihat kepada trend yang sedang diguna pakai oleh anak-anak pelajar-pelajar sekolah ini? Okey, yang pertama kita perlu tahu, kita lihatlah setakat ini penjualan energy stick baru-baru ini tular lah di media sosial, dan kita dapatkan penjualan itu meningkatlah. Dia satu produk yang baru dan terdapat banyak penjualan atas talian terutamanya produk ini. Jadi ia membimbangkanlah bagi terutama kepada ibu bapa. Ya betul. Jadi kita bahagian penguatkuasaan farmasi concern lah perkara ini. Khususnya dan Kementerian Kesihatan secara umumnya ingin menasihatkan agar ibu bapa dan rakyat semua, masyarakat awam berhati-hatilah dengan penggunaan energy stick ini. Okey, jom kita tahu lebih lanjut berkaitan dengan energy stick ini. Mana datangnya? Apa yang mereka claim ni dengan penggunaan energy stick ni? Apa yang boleh kita samakan dengan benda yang dah sedia ada di pasaran pada ketika ini? Okey, betul. Okey, pertama kita perlu tahulah energy stick itu apa. Okey, kalau kita tak tahu maka kita ingat benda tu selamat. Betul, sebab packaging dia menarik, nampak murah satu lagi. Satu point, dia murah dan accessible. Dan melalui atas talian dia boleh didapatkan dengan mudah. Mudah kan? Betul. Jadi pertama dia adalah satu nasal inhalant atau penyedut hidung. Kita boleh samakan dengan kalau Hanif pernah tersumbat hidung. Sekarang tengah tersumbat. So jadi dia macam kalau kita familiar lah biasa dengan produk yang ada corong tu. Mungkin saya tak boleh sebutkan minyak angin itulah ya. Ya betul, kita sedut rasa berangin, segar, hidung tu clear, rasa clear dari sumbatan tu. Dia boleh saya katakan dia mirip dengan produk tersebut lah. Tapi beza dia tidak berdaftar. Jadi bentuk produk seperti itu dia perlu berdaftar. Okey, maknanya kalau tak berdaftar ini dia mungkin akan melibatkan peraturan 71 itulah. Yang melanggar dadah dan kosmetik. Yang kita nak katakan sekarang ini dianya tidak berdaftar dan kita tak tahu apa kandungan dalam tu, betul? Betul. Okey, apakah antara setakat ini pemantauan dan juga kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak KKM untuk membendung perkara ini untuk menjadi takut jadi lebih serius dalam kalangan pelajar khususnya? Ya betul. Jadi dari peringkat bahagian penguatkuasaan farmasi sendiri, kita setelah menerima aduan dalam minggu lepas atau kita telah melakukan baru lagi pemantauan sebanyak 262 laman yang didapati menjual produk ini setakat inilah. 262. Wow. Yang betul, ya betul, banyak. Jadi kita telah mengarahkan untuk diturunkan melalui kerjasama SKMM dan platform atas talian. Kita mengarahkan dia iklan tersebut diturunkan dan kita melakukan siasatan lebih lanjutlah kepada penjual produk energy stick ini. Okey, apa impak sebenarnya kalau kita kerap dan tetap mengambil ini? Sebab ialah penjualannya banyak, mudah, murah untuk didapatkan.
apa mungkin kesan yang boleh dijangkakan daripada pengambilan bahan ataupun produk yang tidak berdaftar ni daripada pihak KKM terutamanya sendiri? Baik Hanif. Okey, dari segi kesan lah, kesan. Dia kita tak boleh nak katakan dengan pasti kerana ia produk yang baru. Kita belum ada tak tahu kandungan, kita tak ada jalankan ujian jangka panjang lagi pada penggunaannya, tapi kita boleh komen lah secara umum. General penggunaan nasal inhaler ni, inhaler secara jangka panjang, dia boleh mendatangkan kesan sampingan juga. Jika apa-apa ubat je sebenarnya kalau kita ambil secara tanpa kawalan jangka panjang boleh mendatangkan kesan sampingan, sebab saya percaya pelajar-pelajar ambil nasal inhaler ni macam ni kata tadi, suka-suka nak style lah. Ya, betul, pengaruh kawan. Jadi tak ada kawalan lah kan, mereka ambil style, hisap kan. Video benda baru, remaja dia nak ingin tahu tu tinggi. Jadi kesan sampingan yang kita boleh dapat iritasi saluran pernafasan, alergik sebab kita tak tahu dalam tu ada apa. Kalau kita tahu kita tak ambil. Jadi boleh merosakkan juga lapisan mukus dalam saluran hidung dan saluran tekak. Dan kalau kes-kes yang teruk lagi mungkin boleh muntah, pening, bahkan boleh sesak nafas juga. Reaksi terhadap itu. Selain itu kita nampak video yang berkongsi energy stick tu bersama-sama kawan kan. Ada juga macam tu ya. Boleh ada risiko jangkitan juga. Risiko jangkitan tu ada lah bila kita tengok barang yang dikongsi. Yalah, awak pakai, betul saya pakai. Nak style lah lebih kepada untuk gaya dan sebagainya. Kita khawatir sekarang ni, saya tidak dapat menafikan packaging dia sangat menarik perhatian. Betul. Kan? Saya kira dia marketing di situ memang sangat bijak dari segi ada sahaja substitutnya adalah inhaler yang dah pun dijual di pasaran. Tapi dia agak sangat biasa dan bila keluar benda baru yang packaging dia sangat cantik, menarik perhatian. Apa antara aduan-aduan lain yang diterima oleh ibu bapa ataupun dalam kalangan-kalangan mereka yang khawatir dan bimbang tentang situasi ini? Mungkin pihak KKM mendapat aduan tersebut. Ya, betul. Antara kebimbangan lah yang kita dapati, perkara ini adalah satu habit, boleh membentuk satu tabiat lah, habit di kalangan anak-anak muda dan remaja. Boleh menyebabkan, mungkin, saya tak kata dia boleh, tapi mungkin menyebabkan ketagihan. Dan boleh menyebabkan perasaan ingin tahu untuk mencuba satu benda yang lebih dahsyat lagi. Betul. Seperti menghidu kalau kita tahu, menghidu gam. Menghidu gam. Bermula dari sebegini lah. Bermula dari perkara yang nampak harmless, kalau boleh kata harmless. Tapi dia boleh menyebabkan perkara yang lebih serius. Okey, saya suka nak bawa perkara ini sebab sebelum ini kecoh dengan isu vape-nya ataupun e-cigarette-nya kan, rokok elektroniknya lah. Ada juga bahan-bahan terlarang yang dibawa masuk ke situ. Adakah kebimbangan itu sama dengan energy stick ini? Ada kemungkinan ke arah itu juga pemantauan daripada pihak KKM? Betul. Mungkinlah dia bermula dari benda perkara seperti energy stick ini, dia boleh membawa ke vape. Tapi kita tak boleh samakanlah vape dengan energy stick ini, kerana vape itu berbeza secara alatnya dan kandungannya. Vape itu kita dapati dia ada nikotin lah. Memang tahu kebanyakan vape ada nikotin. Manakala energy stick ni dia lebih ringkas, dia hanyalah satu alat bekas yang mengandungi sponge dan dalam sponge itu mengandungi bahan kimia lah yang kita sedut sebegitu. Tapi mungkin boleh menyebabkan leading to the use of vape dan merokok, dan saya kata tadi lah perkara yang lebih dahsyat lagi. Betul. Semuanya bermula sebegitu kan? Ya, betul. Kita nak cerita tentang masalah produk ini adalah tidak berdaftar. Bila tak daftar, kita tak tahu isi kandungan dia. Okey. Jadi bagaimana dari sudut penguatkuasaan terhadap segala jenis produk yang dijual berkaitan dengan peraturan 71 ini yang tidak didaftar? Apakah antara penguatkuasaan yang boleh dilaksanakan di bawah naungan KKM ini? Okey. Kita di bawah bahagian penguatkuasaan farmasi ada 15 cawangan CPF negeri, cawangan penguatkuasaan negeri. Di seluruh negara kita menjalankanlah terutama di zaman internet sekarang, kita melakukan pemantauan sentiasa, melakukan pemantauan produk-produk dijual secara atas talian. Bukan hanya bila ada aduan je, memang boleh kata 5 hari seminggu lah, 5 hari bekerja, dan mungkin 24/7 lah kita melakukan pemantauan, dan kita akan mengambil tindakan lah kepada produk tak berdaftar. Kita juga ada melakukan serbuan, operasi, kita melakukan rampasan, juga kita membuat siasatan dan bawalah pesalah-pesalah ini ke mahkamah dan kita akan dakwalah. Betul. Dan di bawah Akta Jualan Ubat, Jualan Dadah 1952. Ya, betul. Tapi agak sukar untuk dibuktikan sebab dia dalam talian. Ya, betul. Tapi kita adalah
Ada caranya lah. Adalah secrets of the trade, kita tak boleh nak kongsi. Ada caranya pemantauan tu. Betul. Ya. Tadi wartawan kami sempat buat laporan, katanya kalau dah search tentang energy stick tu dah tak ada dah. Dah tak ada. Dia dah tukar kepada inhaler. Ya, sekarang mungkin sudah tukar. Itu trik mereka dah tukar. Jadi kita akan bekerjasama dengan online platform ni. Memang sudah kita setiap tahun adakan dialog dengan mereka. Kita educate mereka, memberi kesedaran kepada mereka untuk cakap tentang educate ni sekarang ni musim cuti persekolahan lah. Saya percaya ramai ibu bapa yang ambil cuti bersama dengan anak-anak, pelajar-pelajar pun tengah tengok kita ni. Nasihat ni daripada pihak KKM sendiri berkaitan dengan perkara ini. Sebab kita tak boleh nafikan bila remaja sifat ingin tahu, style, trend itu kadang-kadang kita pun nak cuba-cuba juga kan. Betul. Nasihatnya sendiri daripada pihak KKM kepada mereka lah yang ingin mencuba benda yang tidak berdaftar dan kita tak tahu apa kandungannya lagi ni. Okey, terutamanya kepada pelajar lah, anak-anak muda, remaja. Kalau boleh janganlah mudah terpengaruh dengan trend-trend begini yang boleh saya kata tidak sihat lah juga. Nampak style, tapi kalau boleh kita amalkan gaya hidup sihat saja. Pastikan kalau nak guna ubat tu ubat berdaftar. Pastikan ada logo hologram Pharmatech dan nombor pendaftaran MAL. Jadi anda boleh pastikan dulu produk daftar dulu, periksa dahulu. Jangan mudah terpengaruh lah. Kadang-kadang kita dah tahu tapi sifat malas untuk mengambil tahu dengan tepat itu masih lagi ada. Lepas tu nama ni pun Energy Stick. Yalah, kita rasa okey lah kan. Marketing dia ni. Packaging, dia punya Energy Stick. Tak patut. Okey, jom kita tengok ada rakan kita di Facebook untuk sedikitlah menyuarakan rasanya. Hazanain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ibu bapa pun kena mainkan peranan sebab seorang bapa yang merokok ataupun hisap vape, bila anaknya tengok, anak-anak ingin tahu apa yang ayahnya sedut. Bila di luar dari kawalan keluarga, anak-anak ingin tahu apa yang ayahnya buat. Setuju? Mengangguk setuju, Encik Ashraf? Betul. Pendidikan utama bermula daripada rumah lah. Ibu bapa harus mainkan peranan. Betul. Okey, kita sangat setuju berkenaan perkara itu dan kita harapkan agar tiada lagi isu sebeginilah kita pantau anak-anak kita dan risau kan Hanif? Betul lah, semakin membesar ni bahaya. Jadi kita nak ucap terima kasih banyak kepada Encik Ashraf Elmiza Ahmad, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Kawalan Iklan Bahagian Penguatkuasaan Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia bersama kita. Nanti kita jemput lagi ya. Okey, terima kasih. Okey, itu dia antara topik yang kita bawakan kepada anda. Isu pula dah ada berkaitan dengan energy stick kan. Kita harapkan perkongsian ini dapat dimanfaatkan bersama. Kalau anda mungkin ada tahu apa sahaja trend-trend yang terkini, boleh bawakan, ajukan bersama dengan kami. InsyaAllah kita akan bawakan antara perkongsian yang padat kepada anda semua. Okey, kejap lagi Nem, kita nak bawakan finalis AJL ni, anugerah juara lagu. Awak dah begitu-gitu, kenapa awak this and that? This and that lah. This and that lah. Come on, walaupun step dia cloud sikit, tapi tak apa. Kejap lagi kita belajar step boleh dia. Jangan lah. risau. Kita bersama dengan Syiha Zikir seketika nanti hanya di Malaysia hari ini. This and that and this. I just want this and that and this. Aku mau this and that and this. I just want this and that and this. Aku mau semua barang mahal yang ada. Semua tak ada diskaun pun tak apa. Harga tak penting, tak payah runding. Duit dan bertiket tinggi, Lambo private jet bling bling. Ku tak pilih, kawan sudah overthinking. Kau sendiri berterapi, tapi tak paling tersakiti. Kenapa nak terasa? Kau rasa kau bagus ke? Ini cuma dunia maya saja. Boleh direka-reka. Hilangkan iri hati, hapuskan hasad dengki. Usaha sampai mampu. Aku mau this and that and this. I just wanna this and that and this. Aku mau this and that and this. I just wanna this and
This and that lah dia. Dahsyat lah. Dia datang-datang dah this and that. Apa yang this, apa yang that ni? Sebab itu kan pilih this or that bukan. So jadi this and that. Masuk sikit. Producer kita dah masuk dia kata. Ada. Okey. Ya. Boleh macam she perform pagi ni. Aduh, itulah tu. Dia semangat lain macam dia masuk Malaysia hari ini. Dia macam ada step. Just that. Okey, jap. Sekali lagi step. Sekali lagi. Okey. Okey. 3, 4. Okey, hari ini macam ini. Okey, hari ini semangat sikitlah sebab orang kata kita bawa buah tangan yang terbaru kan. Yeah. Tambahan pula genre yang ni saya tak pernah bawa lagi. Itulah nak tanya tu. Macam mana boleh ke genre yang sebegini? Okey, sebenarnya lagu This and That ni dia ada banyak orang kata pengajaran yang saya cuba nak sampaikan. Okay. Yang pertama, bila saya nampak kebanyakannya ramai orang tengah down bila tengok dekat media sosial, orang yang mungkin diorang rasa lagi banyak lagi duit wow daripada lah, diorang, lagi wow. lah. So diorang rasa down. And then lagu ni juga saya nak bagi motivate kalau korang nak berjaya macam seseorang, kena usaha sampai. Ya. Gitu. Kan? Jadi kenapa Syiha buat rentak yang macam ni? Sebab Syiha nak sampaikan lagu ni ke generasi sekarang. So bila senang masuk lah. Generasi sekarang ni of course kat media-media sosial yang tengah in sekarang lah. Betul. Yang gitu tu kan. So I keluarkan lagu yang itulah kan. Kenapa buat tiba-tiba? Tapi Syiha Syiha adalah seorang yang bergerak kepada generasi tu. Dia macam tak duduk diam. Kita tak boleh duduk diam, Dik. Generasi ni kita main macam ni. Generasi ni permainan dia macam ni. Betul. You are right. Betul. Very absolutely right, correct lah. Correction, absolutely, yes. Dia jadi macam mana tau? Dia nyanyi This and That tadi, dia macam swag sangat. Betul. Tiba-tiba Syiha jadi Syiha. Jadi macam begini. Dia tengok pula tiba-tiba. Okey, Syiha, This and That kita simpan kejap. Kita nak ke AJL 38. Kalah, man. Ya, betul. Itu lain pula caranya. Tukar caramu lah. Apalah semua, ya. Macam mana persiapan dia? Okey, persiapan setakat ni rasanya baru 40%. Biar betul. Baru 40%. Tak lama lagi ni kan? Itulah lagi. Sampai sebulan. Betul. So lagu ni pula traditional fusion. Betul. So dia cakap traditional fusion, of course saya nak ketengahkan traditional Malaysia kita. So mungkin dalam persembahan ni nanti saya akan ketengahkan elemen traditional dan juga moden sekarang. So tambahan pula lirik lagu ni berkenaan tentang pengajaran supaya jaga tutur kata kita. Jangan kona-kona orang walaupun di media sosial kan. Tapi dalam keadaan yang macam lemah lembut. Macam tadi macam suat this nanti kan. Yang ni. This and that. Gitu. Okey, kita tak sabar. Kita sangat tak sabar untuk menantikan persembahan sebab kita tahu Syiha mungkin ada tim yang sangat baik dan menarik untuk fikirkan kan. Mereka berada di fasa critical thinking untuk fikir. Absolutely. Correction. Okey. Yes. Katanya 200 drone tak jadi. Tak dapat. Jangan ungkit lah. Jangan ungkit. Dia tapi sedih nak tahu tu. backup plan macam mana. Dia berjujuran air mata tau pasal tu. Berjujuran bukan bercucuran. This and that. Aduh. Okey, so Syiha sebenarnya sangat-sangat bersyukur bila dianugerahkan. Dianugerahkan tim-tim Syiha ZK Empire, manager Syiha sendiri yang sebenarnya persembahan Syiha di atas pentas tu kalau korang tengok baik pada AJL yang sebelum-sebelum ni lagu Ewo, Irama, semua tu hasil daripada diorang punya pemikiran. So Syiha bila Syiha cuma seorang yang just orang kata merealisasikan apa yang mereka dan saya inginkan di atas pentas. Sebaliknya saya nak orang nampak macam persembahan ni siapa yang terer sangat buat benda ni. Syiha nak bagi kredit kepada diorang juga. So pentas AJL ni bukan sekadar kita nak mengetengahkan lagu-lagu mana yang terbaik, tapi Syiha nak mengetengahkan juga bakat-bakat di belakang pentas ni yang mungkin hanya di pentas AJL saja diberikan ruang dan peluang untuk kita ketengahkan. Berkarya itulah ya. So apa yang pasti Syiha ni seorang yang suka teknologi. Okey. High tech lah, high tech. Sebab tu tahun lepas sebegitu Yes. Laser-laser semua kan. So tahun ni insya-Allah ada kelainan walaupun drone yang robot ke tiba Syiha jalan macam tu mana tahu kan. Why not? Teknologi. Tak kira apa je teknologi dikalamkan yang teknologi ada, tu. mungkin dia akan dikalamkan. So bila 200 drone tu tak dibenarkan atas faktor-faktor keselamatan, korang doakanlah dan tunggu apa agaknya yang Syiha cuba nak sampaikan nanti. Apa pun kita deliver the best untuk korang. Tapi Syiha kemarin 200 drone dia minta. Kan 200 kan. Sebab Syiha nak diorang pergi kat penonton. Seorang aduh satu. tak jadi. Okey,
1986 bermulanya AJL sampai ke sekarang ni memang semua akan fokuskan dekat vokal, terutama sekali penyanyi wanita lah. Memang dia akan aim untuk vokal terbaik, lagu yang memang bermain dengan vokal. Tapi sebaliknya untuk Syiha memang fokuskan persembahan, nak overall kalau boleh nak ada dekat situ. Sebab vokal dia memang mantap juga. That's why kan. Jadi bagaimana seiringan dengan perkara tu, macam Syiha kata, okey, Syiha ada overview yang lagi besar untuk AJL. Okey. Kalau cakap pasal vokal apa semua kan, untuk lagu yang rancak sebenarnya macam lagu Kalam dan lagu-lagu yang lain yang rancak sebenarnya dia lebih orang kata mencabar sebab satu nak menari, lepas tu pernafasan, nak jaga vokal lagi, tak nak gegar-gegar semua, lepas tu nak kena ingat step tarian, nak pergi ke mana-ke-mana. Tapi macam Syiha compilekan semua tu dalam satu. Dan macam Syiha, kalau seorang penyanyi, disebabkan Syiha bukan komposer untuk AJL, kepuasan tu akan lebih ekstra kalau ke persembahan lah. Persembahan, vokal. Tapi 321 tu lebih ke arah komposer, penulis lirik kan. Tapi apapun Syiha nak all out. Setiap kali diberi peluang di pentas AJL, I will do my very best 200% untuk semua yang sudi untuk undi lagu ni lah. So I will compile semua tu dalam satu. Syiha dah muka AJL tetap dah ni. Dia macam Shi, balik-balik Shi. Alhamdulillah lah rezeki. Adakah perbezaan daripada AJL mula masuk dulu dengan yang sekarang ni lebih tenang ke, atau lebih mencabar ataupun lebih pressure dari segi lah? gemuruh dia kan? Sejujurnya lebih pressure. Lebih tekanan lebih pressure. Sebab expectation kan? Betul. Sebab mungkin tahun lepas Syiha menang persembahan terbaik. So katakanlah Syiha jalan pergi mana-mana kan. Contohlah tengah jalan macam Syiha, tak sabar tengok persembahan you. Confirm je buat. Syiha terus cakap, lemak takutnya. Maknanya, diorang punya expectation, diorang tahu macam, Syiha, kalau Syiha ada petai AJL, mesti dia akan buat persembahan yang kau-kau, orang cakap kan. Betul Syiha cakap lah, disebabkan banyak benda yang faktor keselamatan tu tak dilepaskan, mungkin Syiha buat persembahan yang simple sikit. Diorang macam, yelah tu kau. Tak ada maknanya kau nak buat simple-simple lah macam gitu. So benda tu sebenarnya dia lagi pressure, tapi at the same time Syiha rasa best lah. Betul. Sebab orang dah mula tahu yang Syiha memang suka ke arah persembahan. Betul ke gimmick je ni? Drone tu tak jadi, tahu-tahu nanti ada drone. How I wish lah kan. How I wish. Tapi risau tiba-tiba terjatuh atas kepala macam mana? Faktor keselamatan lah kan. Jadi betul itu bukan gimmick ya, tidak ya. Itu betul. Mungkin diorang tak bagi 200 drone. Sebenarnya 500 orang bagi. Dah penuh pula. Penuh. Kiri kanan depan belakang. Tolong portal semua pick up apa yang dia cakap tadi. Apa-apa pun kena saksikan persembahan demi persembahan. Kita ada 12 finalis lain daripada Syiha. Kita nak menyemarakkan lagi semangat anda untuk demam AJL ini. 3 Mac 3 Mac merupakan tarikh keramat dia. Okey, save the date. Duduk depan TV ramai-ramai. Kalau mereka yang dapat menyaksikan secara langsung, datanglah. Dapat tiket apa semua belilah ya. Ini antara finalis yang bersama dengan kita mungkin akan mempertahankan apa yang boleh dipertahankan lah ya. Betul. Kemenangan dan juga mencapai lebih kejayaan. Tapi all the best, all the best. Thank you so much. Doakan keselamatan dan kesihatan kita orang semua yang bertanding. Tengok nampak keselamatan lagi tu. Dia bagi hint. Tolong pick kita up tengok takutlah. Syiha ni dia banyak gimmick. Tapi apa-apa pun kod belakang ni ada drone. This and that Syiha yang dah ada dekat platform sekarang ni. This and that. Boleh stream Yes, boleh stream, boleh dengarkan di semua digital platform dan nantikan music video insya-Allah tak lama lagi akan keluar. Apa pula tu dia nak buat? Yes, adakah Syiha tak ada? Rupanya diorang dua dalam music video. And that. Okey, kita lihat seketika kembali selepas ini hanya di Malaysia hari ini. All the best, Syiha. All the best. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Sikit saja lagi masih yang tinggal. Berapa ni? Alah, hai. 10.25 lah. Minit je. Sikit-sikit lagi. Tapi kita nak bawakan cuti sekolah ini. Kita tak boleh lepas lah kita punya Zoom Melaka ni. Ya, kan? Sebab ada permintaan yang sangat tinggi. Tadi dapat tengok Buaya bersama dengan Bang Buya kan? Kali ni Bang Buya nak tunjuk sikit surprise. Katanya nak tunjukkan apa tu Bang Buya? Kat mana tu? Hai, saya berada di rumah Rekun sekarang ni. Rakun. Okey. Ya, Rekun. Okey, apa keistimewaan dia Bang Buya? Mana nak tengok? Nak tengok boleh sekejap ya. Itu dia. Betul-betul sebelah dia. Oh, dia tak lari pula ya? Dia nak lari tu, dia pergi kat pintu. Dia tengah cari jalan keluar. Ui, sihat betul ni Rekun ni. Apa namanya tu? Yang ni depan kita sekarang ni nama dia Frankie. Jantan. Frankie. Yang ni Boboy. Rekun ni dia boleh dokong ke? Dia boleh pet ke?
Yang kat sini kita tak amalkan jinaknya sampai ke tahap dokong sebab kita lebih prefer dia tak sepenuhnya jinak lah. Boleh dipegang, boleh diusap, boleh dibelah. Sihat betul Riku ni. Makan berapa banyak ni? Yang ni makan sehari 3 kali. Sehari 3 kali Sehari 3 kali awak makan. Dia ada geng ke kat situ ke dia je? Ya, dia ada geng. Mana yang lain geng tu? Dia nak tengok geng dia ke? Boleh. Jom kita pergi melawat geng dia. Okey. Dekat sini dia ada girlfriend. Nama dia Siti. Tapi girlfriend dia comel. Ya. Dan juga dia ada kawan yang satu lagi iaitu Roket. Tengah berendam. Macam mana nak tahu yang itu girlfriend yang itu, yang ini girlfriend yang itu? Okey, dia ada punyai beberapa ciri pengecaman. Okey, untuk si Siti, badan dia lebih kecil dan juga muka dia runcing di bahagian hidung. Dia macam jawline dia tajam sikit lah. Betul. Pandai jaga diri. Untuk Roket, hidung dia lebih lebar dan juga coklatnya lebih banyak di bahagian hidung. Lebih ke atas tu Tumpuk dia tu. Ya, perasan. Dia dah nampak dah tu. Dia dah nampak dah. Wow, Bang Buya. Kami pula teruja kat sini ni. Rasa macam nak pergi Zoom lah ke sekarang? Betul lah. Kita pun sejam lebih je Sempat ni. Bang Buya, terima kasih banyak-banyak. Kita pun dah habis rancangan. Meh tengok sikit muka sama-sama. Bang Buya. Okey, siapa pergi Zoom Melaka, selfie dengan Bang Buya ni sebab dia memang sangat hebat, knowledgeable. Terbaik Bang Buya, nanti kita contact lagi, okey? Alright. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Wow. Okey Hanif, kita nak cerita juga besok ni ada perkongsian yang kita nak bawakan kepada anda dengan cerita makanan street food ni harga dia mahal. Memanglah melonjak-lonjak lah pergi dia sebab tu kita nak tahu macam mana penetapan harga ni, sewanya ke, nak buatnya ke ataupun memang mahal besok kita akan bincang lebih lanjut lah. Misi hari ini 9.30 pagi akan kita pertontonkan kepada anda semua. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum. Jom selalu, bye.